Assalamualaikum dan selamat pagi, bertemu kembali pelayar-pelayar Suara Merdeka. Kali ini kita dalam edisi Pilihan Raya Negeri Melaka dan hari ini bersama-sama kita dengan ialah YB yang kontroversi, iaitu penyandang kerusi DUN Pangkalan Batu, Datuk Nurhizam Hassan Bakti. Pagi-pagi lagi saya dah dengar celotehan Datuk mengenai pengkhianat segala bagai ni, Datuk. Naik angin, Datuk, pagi ni kenapa Datuk naik angin bila digelar sebagai pengkhianat, Datuk? Ya, kita nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia maupun negeri Melaka, khususnya Pangkalan Batu. Datuk Nurhizam dan bersama dengan 3 lagi ni, kami ni bukan pengkhianat. Kami ni adalah penyelamat. Kenapa kami kata kami ni penyelamat? Kami sanggup letak jawatan kami, sebagai esko, dan letak jawatan tu secara sukarela. Kenapa? Adakah kami dapat menjadi ketua menteri? Adakah kami dapat jawatan yang lagi besar? Tak ada. Jadi ini yang menunjukkan apa yang kami buat ni bersebab. Sebab apa kami keluar? Jangan kita katakan bila kita berada dalam kerajaan, kita tengok berlakunya kebatilan, kemungkaran, kerakusan, dan kejahilan. Ini yang kita tak sanggup. Yang haram itu dihalalkan. Jadi ini yang sebab kita katakan kita letakkan jawatan kita ni. Kenapa kita sanggup gadaikan jawatan kita? Sedangkan kita bergaji besar. Betul? Tutup je lah mata tu dah, betul. Setahun lebih lagi kita boleh bergaji besar lagi. Tapi kenapa tidak? Sebab inilah kita katakan apa yang kita buat ni sepatut rakyat negeri Melaka harus berterima kasih kepada Datuk Nurhizam bersama dengan 3 lagi rakan-rakan saya. Tapi Datuk, dalam situasi sekarang dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri Melaka ni, Datuk tidak dilihat sebagai hero atau wira. Sebaliknya, Datuk telah dilabelkan sebagai katak bersama-sama 3 yang lain. Baik. Dan lebih malang lagi, Datuk tidak dipilih sebagai calon Pakatan Harapan. Baik. Ia mudah saja. Tumbangnya PH pada ketika itu Adli Ajazari menjadi ketua menteri, betul? Betul. Bukan kerana Datuk Nurhizam. Tumbangnya PH sebabkan 3 wakil rakyat ini. Rafiq, betul? Jalani, Fendi. Tumbangnya PH pada ketika itu. 4:45, Adli cakap minta maaf kepada kerajaan negeri Melaka yang dia tak berteruskan diri dia sebagai ketua menteri. Bukalah balik surat khabar tu. Bukalah balik portal tengok. Betul atau tidak? Selepas tumbangnya PH, barulah Datuk Nurhizam beralih arah demi untuk membela pengundi saya di DUN Pangkalan Batu. Saya berfikir kalau saya mempunyai pusat khidmat masyarakat JPROD, hanya di Melaka saja ada, tempat lain tak ada. Center, maknanya setiap wakil rakyat mempunyai JPROD. Dan juga peruntukan, barulah saya boleh teruskan diri saya sebagai wakil rakyat dan membantu pengundi di DUN Pangkalan Batu yang mana dulu kita cakap nak bantu 5 tahun. Jadi kita teruskan. Dan setelah saya keluar daripada Pakatan Harapan, saya bebas. Sehingga ke hari ini pun saya bebas. Betul? Saya tak ada kata nak masuk Pakatan Harapan. Tapi kenapa mereka bersikap begitu? Ini politik tak matang. Betul? Betul. Rakyat ini dah bijak, dia akan tolak politik macam ini. Di Melaka kita ada 28 wakil rakyat. 28 wakil rakyat, saya beritahu. Mana satu wakil rakyat yang sama macam saya, hai Tuan Padang, menyantuni rakyat? Saya nak tanya. Datuk Nurhizam bukan cakap bohong. Boleh buka Facebook saya. Engkau YB atau aku YB? Betul. Saya Tuan Padang. Menyantuni rakyat setiap hari, menyelesaikan masalah rakyat. Jadi, siapa kata yang Datuk Nurhizam ni pengkhianat? Siapa kata? Yang kata saya pengkhianat ni, pada saya, yang sebenar-benarnya, mereka ni tak faham politik. Atau mereka cemburu saya. Cemburu disebab Datuk Nurhizam bekerja setiap hari menyantuni rakyat. Jadi, di atas dasar inilah yang mereka menuduh kami. Pada saya, sebelum bercakap, tengok-tengoklah dulu. Betul? Betul.
Jadi jangan kita bercakap kok sedap mulut kita. Keempat-empat ni kata. Faham tak kata tu macam mana? Kalau tak faham istilah kata, datang jumpa saya sekolahkan dia. Macam mana saya sekolahkan Kota Laksamana dalam Dewan Sidang. Kata itu maksudnya daripada satu parti ke satu parti. Tapi bila keluar daripada PH, still bebas. Sampai sekarang pun saya bebas. Bebas bersuara, bebas bercakap, bebas membantu rakyat. Itu dinamakan kata. Saya nak tahu itu nama kata. Jadi YB kekal berprinsip lah. Kita ada prinsip. Itu sebab kita bergaji besar pun kita letak jawatan. Kita bukan dibuang. Kita sendiri meletakkan diri kita. Kita tak nak lagi. Kita tak sanggup nak saya katakan tadi. Yang haram itu dihalalkan. Datuk, ramai juga yang tertanya Datuk sebenarnya. Bila Datuk tidak menyokong lagi Ketua Menteri Melaka waktu tu, adakah Datuk sebenarnya berhasrat untuk menjadi berhasrat melihat bahawa kerajaan negeri runtuh atau melihat kerajaan negeri itu bertukar kepada parti yang lain untuk memerintah? Pada saya mudah saja. Okay? Kita nak supaya kerajaan yang terdahulu. Okay? Apa? Pakatan Nasional. Ya. Betul? Betul. Bila ditunjang oleh UMNO, sekiranya bila hilang kepercayaan, hilang majoriti, letak jawatan secara gentleman. Gentleman tu kita nak. Dah tak ada digit lagi, dah tak ada nombor lagi. Saya nak tanya 15 dengan 13, mana lagi satu besar? Dah tentu 15 besar. Tetapi kita tak mau heret rakyat ke kancah politik. Tapi hari ini yang menarik, ataupun yang mengheret rakyat negeri Melaka ke kancah politik, sehingga adanya pilihan raya, sudah tentu UMNO dan Barisan Nasional. Betul? Dia tidak boleh menerima kenyataan. Lalu dia bubarkan DON. Bila dah hilang punca kuasa, dah tak ada kerajaan, ada wakil rakyat pula. Lepas Dewan dibubarkan, ada wakil rakyat tak? Saya tanya awak. Dah tentu tak ada wakil rakyat. Macam mana dia boleh menggelarkan diri dia? Caretaker. Betul? Boleh buat mesyuarat esko kerajaan negeri Melaka. Boleh pecat esko-esko ni daripada bot-bot yang ada, anak syarikat negeri Melaka. Ini kerajaan apa? Bukankah ini kerajaan rakus? Dah tak ada hilang punca kuasa, tetapi masih menggelarkan diri dia Ketua Menteri. Ketua Menteri. Apa? Undang-undang negeri Melaka ni joker. Kelakarlah saya tengok. Betul? Jadi, jangan sebegitu. Sepatutnya, bila dah hilang punca kuasa, dah tak ada majoriti, kita serahkan balik kepada yang ada majoriti dan kita hanya menyukar pentadbiran saja. Itu sepatutnya. Betul? Betul. Dan kita tak perlu heret rakyat negeri Melaka. Itu sebab saya cakap, no pilihan raya, no darurat. Sebab kita tak heret rakyat. Kita nak tukar pentadbiran saja. Itu pun tak terjadi. Dia cemet kita. Dia kata Dewan dibubarkan. Dewan dah dibubarkan, masih ada esko lagi. Dewan dah dibubarkan, masih boleh buat esko lagi. Dewan dah dibubarkan, masih lagi pecat wakil-wakil rakyat ini daripada anak syarikat kerajaan negeri Melaka, JRC. itu. Baik. Okey, Datuk, saya nak tanya Datuk, selepas DUN dibubarkan, adakah Datuk menyesal menarik sokongan tu sebab terpaksa melalui pilihan raya yang sebegini? Kenapa saya nak besar? Sepatutnya hari ini saya berlapang dada. Dengan hati yang terbuka. Saya tidak bersekongkol bersama dengan mereka yang saya katakan tadi, yang haram itu dihalalkan. Saya lega ni. Saya tak ada jawatan, tak apa. Tapi saya tak mahu di belakang hari saya ditanya, Datuk Nur Nizam, ketika kamu mempunyai kuasa, apa kamu buat? Itu yang kita tak nak. Yang kekal di dalam. Bukan dia dikekal di atas dunia ni. Okey? Mati itu sudah pasti. Kita akan ditanya. Ini yang kita tak nak. Okey? Okey, Datuk bertanggungjawablah, berasa bertanggungjawab Ya. untuk membetulkan keadaan negeri di Melaka ni. Iya. Saya bertanggungjawab. Kalau dah saya menjadi esko, Allah bagi saya 2 mata, 1 telinga, serta otak. Saya tak boleh menggunakan sebaik mungkin. Jangan jadi orang jadi arang lagi baik. Faham? Faham. Jadi bila berlakunya macam kita katakan tadi, kemungkaran, kejahilan, kebatiran, kerakusan, jadi kita tak sanggup. Okey, faham. Nak saya nyanyi lagu? Jangan. Teruskan.
Okey, Datuk, dua daripada empat adun yang menarik sokongan tu telah menjadi calon kepada Pakatan Harapan. Tapi nampaknya dua termasuk Datuk tidak pula menjadi calon Pakatan Harapan. Ada Datuk berhasrat untuk menjadi calon Pakatan Harapan. Boleh Datuk jelaskan? Ramai yang Saya nak tahu. nak bercakap lah dengan DAP lah, terutamanya DAP. Okey. Yang kita ni sebenarnya tak ada buka mulut kata nak masuk PH. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ucapkan terima kasih kerana dialah satu pemimpin yang berjiwa besar, yang matang, yang orang kata memang layak dijadikan Perdana Menteri kerana mindset itu bagus. Dia datang berjumpa dengan kita kerana mengucapkan tahniah. Tahniah. Tahniah kerana kita dapat tubuhkan kerajaan yang zalim ni. Faham saya cakap? Jadi, dia datang di Melaka, ucapkan tahniah. Itu dikatakan kami nak masuk PH. Datuk Nur Hizam tak masuk PH. Hari ini Datuk Nur Hizam bebas. Keluar daripada PH, bebas. Sehingga ke pilihan raya, bebas. Sehingga ke hari ini, bebas. Okay? Sehingga ke hari ini, parti saya berlogokan kunci. Bebas berlogokan kunci. Jadi siapa kata yang saya nak pergi ke sana? Siapa yang tak malu ni? Siapa yang buka mulut berterege-hege cakap yang saya nak ke sana? Memang Datuk tak pernah ungkapkan sekalipun lah nak jadi calon atau nak masuk dalam pilihan. Kalau saya nak jadi calon, saya bagi tahulah. Saya antara calon yang popular lah. Betul, saya setuju. Satu Malaysia kenal Datuk Nur Hizam. Terkenalnya saya ni kerana ketegasan saya. Terkenalnya saya kerana viral-viral kebajikan kau YB, aku YB. Buka dalam handphone saya tengok. Kau YB, aku YB. Tengok Facebook saya. Daripada sekecil 10 tahun, sehingga makcik yang dah huzur, Datuk Nur Hizam bantu. Datuk Nur Hizam bantu. Betul. Itu sebab Pangkalan Batu mengenali siapa tu Datuk Nur Hizam. Kita boleh Orang luar boleh bercakap. Saya berterupa di luar, saya tengok yang menghentam saya kebanyakan yang di luar. Okay? Boleh menghentam saya. Tapi Pangkalan Batu tahu siapa Datuk Nur Hizam. Kamu tak boleh tipu siapa tu Datuk Nur Hizam. Datuk Nur Hizam antara YB yang turun padang. Buat kerja, berkhidmat untuk Pangkalan Batu 24 jam. Ni handphone tak pernah tutup. Dah 3 biji handphone saya tukar. Tak pernah tutup. Tanya. You boleh buka Facebook saya, you tengok. Datuk Nur Hizam. Saya salute spring Datuk. Saya telefon Datuk. Walaupun lambat 2 jam, sejam. Datuk telefon balik. Sudah tentu saya kena menghubungi mereka. Mereka ni adalah wakil orang kata, wakil Pangkalan Batu. Maknanya dia merupakan pengundi Pangkalan Batu. Sudah tentu saya kena menanya khabar. Apa masalah? Apa yang saya boleh selesaikan? Kalau tidak, takkan orang nak telefon saya. Jadi kalau jadi wakil rakyat, janganlah susah-susah angkat telefon. Kena angkat telefon. Walaupun selepas DUN dibubarkan ni masih ada orang cari Datuk Ya, lagi. masih berimat. Okey. You boleh, tu saya kata buka lah Facebook. Come on. Buka Facebook. Ni dunia IT dah ada dan sekarang ni. Buka, tengok. Okey, saya nak tanya pasal DAP ni Datuk. Kenapa DAP ni beria-ia tidak mahu walaupun ada macam ternampak persetujuan dari PKR dan juga Amanah untuk Datuk bersama dengan Pakatan Harapan, tapi nampaknya DAP bersungguh-sungguh menolak Datuk. Ada sebarang masalah peribadi dengan mereka dengan Datuk. Saya nak tanya, DAP tu siapa? You kena sebut cara khusus. Saya nak tahu siapa DAP tu. Lim Guan Eng dalam PC dia. Saya nak tanya, siapa tu Lim Guan Eng? Siapa itu Lim Guan Eng? Lim Guan Eng. Datuk Nur Hizam nak bercakap. Tak ada dari segi undang-undang mengatakan Datuk Nur Hizam tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Dan Datuk Nur Hizam pun tak ada cakap pun nak masuk DAP. Tapi kenapa kamu terhege-hege beria-ia benar? Sepatutnya kamu yang malu, bukan saya yang malu. Saya tak luah pun perkataan yang saya nak masuk DAP. Ada? Tak ada. Saya bebas. Tapi kamu ingat, kamu pun tak sesuci mana. Okey? Kamu bukan dewa yang turun daripada kayangan. Okey? Orang kenal siapa itu Lim Guan Eng. Ambil cermin,
Tengok diri sendiri, fikirkanlah. Ni Datuk Nizam cakap ni. Okey Datuk, mengenai calon DAP ni dia letak calon yang muda, Muhammad Danis Zainuddin. Bagaimana Datuk melihat persaingan yang akan diberikan oleh calon muda ini kepada Datuk berbanding dengan 3 calon yang lain? Saya yakin. Saya ni dah berkhidmat 3 tahun lebih. Baik, Pangkalan Batu, terutamanya pengundi Pangkalan Batu, boleh menilaikan yang mana kaca, yang mana permata. Mereka tahu Datuk Nizam ni siapa, yang sering turun padang. Tak ada protokol. Saya lah orang dia. Tapi longkang pun boleh jumpa. Okey? Dan saya berjiwa rakyat. Saya tak ada IR, tapi saya ada JR, jiwa rakyat. Melalui jiwa rakyat tu saya menjiwai, saya boleh turun pelusuk kampung saya, menyelesaikan masalah rakyat. Dan menghambakan diri saya sebagai, saya menghambakan diri saya kepada rakyat. Itu yang dinamakan wakil rakyat. Kalau 3 prinsip tu awak ada, saya yakin rakyat akan menerima you. Sebab rakyat tahu dia memilih seorang wakil rakyat. Nombor 1 mesti berjiwa rakyat. Kalau dia tak berjiwai, mana mungkin boleh jadi wakil rakyat, betul? Betul. Nombor 2, mesti humble, tak ada protokol. Betul? Nombor 3, kena jadi humble kepada rakyat. Humble kepada rakyat, bukan jadi big boss. Humble kepada rakyat. Okey? Kenapa saya kata gitu? Kita wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Demi rakyat kita sanggup buat apa saja untuk rakyat. Itu yang dinamakan wakil rakyat. Okey. Datuk telah bekerja di bawah 2 kerajaan, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Bagi Datuk, kelebihan dan keburukan kedua-dua parti ni. Dan mungkin Datuk ada pandangan tersendiri. Saya berada di 2 ketua menteri. Okey. Saya kalau nak komen pun, saya rasa saya dah cakap panjang lebar tadi pun. Okey. Di luar sana nilaikan sajalah. Okey. Saya tak mau komen lah. Okey. Cuma saya katakan tadi, kenapa saya keluar? Saya bersebab hilang gaji besar. Betul. Tak ada, orang kata ada akses, maknanya ada fasiliti. Kita tolak. Kenapa kita buat begitu? Adakah sekarang selepas kita tolak, kita letak jawatan, kita mendapat jawatan yang lagi besar? Tak ada. Maknanya kita hilang. Hilang semua fasiliti yang ada pada diri saya, akses yang ada pada saya. Apa yang saya ada? Ini dia Datuk Nur Rizal. Dari dulu bebas sampai sekarang bebas. Siapa kata bebas tak boleh bagi perkhidmatan kepada rakyat? Contoh saya bebas. Yang ada parti pun hari ini pun tak boleh bagi sebin macam saya. Saya nak bagi tahu. Ini betul, bukan saya cakap omong kosong. Betul, saya bebas. Tapi kerja saya tak ada orang boleh buat. Saya dah katakan saya ni berjiwa rakyat. Saya sanggup buat apa saja rakyat. Saya kata. Okey Datuk, kita nak beralih kepada apa yang Datuk perjuangkan untuk 5 tahun akan datang untuk rakyat di Pangkalan Batu inilah terutamanya. Okey, untuk anak muda kita tengok, okey, Pangkalan Batu ni merupakan kampung dalam bandar. Bila dalam bandar ni, mungkin Datuk boleh bagi tahu komposisi kaum di sini. Okey, pada saya mudah saja, okey. Kampung dalam bandar, Pangkalan Batu kampung dalam bandar. Untuk kita menyelesaikan anak muda ini, sekiranya saya dipilih sekali lagi. Memang saya minta dipilih. Pasal mereka dah tahu apa kerja saya buat. Okey, saya akan membawa satu sedikit pembaruan. Okey. Sekiranya saya dilantik menjadi Esko Kerajaan Negeri Melaka. Okey? Baik. Usahawan. Okey, kita akan tingkatkan. Semua peniaga-peniaga kecil yang berada di tepi jalan ini semua, kita akan kenal pasti di mana tempat yang boleh kita bina gerai-gerai yang orang kata yang boleh mereka mencari makan, kita bina. Nombor 2, kita selesaikan masalah pinjaman bank ni. Kalau boleh dapatkan pinjaman bank, grant, okay, dan juga kelulusan lesen daripada PBT. Ini yang akan saya lakukan. Okey? Supaya anak muda boleh cari makan. Yalah, dalam bandar. Betul. Betul. Kita kena faham dalam bandar, kampung dalam bandar. Jadi mereka boleh berniaga di tepi jalan. Okey? 1. 2. Okey? Dari segi pendidikan kita tengok tuition banyak kita akan adakan. Maknanya kita akan ambil cikgu-cikgu yang dah pencen, kita bayar dia, kita wujudkan pusat tuition.
Okey, di Hikmat Masyarakat. Pusat Hikmat Masyarakat Jepun, kita akan wujudkan tuition-tuition ni. Daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 5. Kita akan wujudkan. Segi pendidikan. Lagi segi lalu lintas kita tengok memang jam. Betul. Pangkalan Batu ni di Melaka ni memang banyak traffic light. Jadi apa yang kita boleh buat? Pada saya hari ini sistem pengangkutan kita itu harus diubah. Kita tahu Melaka ni kebanyakan bangunan-bangunan adalah bangunan UNESCO. Kita dah tak boleh nak besarkan lagi jalan. Jadi kita perlukan transit, skybus ataupun kita menggunakan shuttle. Maknanya pelancong datang, kita tahu Melaka merupakan negeri pelancongan, pelancong datang duduk parking di Air, mereka kena naik monorail, bas ataupun skybus. Ini dah menjadi keperluan untuk negeri Melaka. Sebab kita dah tak ada ruang lagi untuk kita nak besar-besarkan jalan kita lagi dah. Okey, so kita kena fikir 20 tahun yang akan datang. Apa yang akan jadi? Satu visi yang cukup jelas lah bagi saya. Okey. Dan yang menjadikan traffic jam di negeri Melaka ni, okey, saya minta maaf lah, saya kata, okey, kalau saya lah, lori-lori besar ni, JCB ke, lori besar ke, lori apa ke, kita kena bagi ni mereka keluar selepas waktu berjabat. Selepas waktu berjabat untuk mengelakkan traffic jam. Betul? Betul. Begitu juga dengan orang kata nak punggah barang ke, nak turunkan barang pun pada waktu malam. Waktu orang tak menggunakan, maknanya dia tak berapa jam. Orang tidur tak guna jalan raya, masa itulah kita panggil dia orang kedai-kedai mana yang nak turunkan barang apa, waktu malam. Begitu juga kalau berlaku orang kata nak korek lubang, nak repair jalan, nak turap jalan pun malam juga. Jangan kita menyulitkan lagi di mana waktu peak, waktu kesesakan tu kita, masa itulah kita nak buat korek jalan. Betul. Itu kita tak nak. Kalau boleh elak, sebaik mungkin kita elak. Itu cadangan saya. Segi lalu lintas. Okey? Itu satu. Nanti, lagi segi pertanian. Kita akan memperkenalkan smart farming. Smart farming. Maksudnya, kita boleh gunakan sistem IoT. Okay? Internet of Things. Yang kita tahu dah memang ternyata ianya berkesan. Okay? Dan dia punya hasil tu adalah orang kata konsisten. Itu kita akan perkenalkan lagi. Kita tahu Melaka dah tak ada tanah lagi dah. Melaka dah tak ada tanah lagi. Untuk pengetahuan perempuan, Melaka untuk buat pertanian dalam bentuk komersial dah tak ada lagi dah. Okey? Sayang. Melaka merupakan pengeluar ayam daging, Melaka merupakan pengeluar telur terbesar, Melaka merupakan pengeluar ikan keli, Melaka merupakan nombor 2 terbesarnya pengeluar toge yang kita makan hari-hari ni. Tapi sayang, untuk segi pertanian tak ada lagi. Okey. Okey? Itu sebab saya kata kita mesti menggunakan smart farming. Baik. Itu je. Baik. Nampaknya Datuk begitu jelas dengan masalah isu dan juga Datuk mempunyai visi untuk bukan sahaja untuk Pangkalan Batu tetapi juga untuk Melaka. Tapi persoalannya sejauh mana agaknya pengundi akan menerima Datuk dalam pilihan raya ini? Adakah mereka Datuk rasa akan memberi peluang pada Datuk untuk menjadi wakil rakyat mereka sekali lagi? Saya dah kata rakyat Pangkalan Batu ni dah bijak. Okey? Dia dah kenal mana satu kaca, mana satu mata. Dia dah tahu dah ini pemimpin. You sekarang ni 20 bulan kamu nak cari apa? Wakil rakyat, betul? Wakil rakyat. Kamu nak cari wakil rakyat yang boleh bercakap, pandai bercakap je ke? Tapi tak pandai buat kerja. Atau kamu nak cari pemimpin yang wakil rakyat yang boleh bercakap, tegas, boleh buat kerja. Kalau itu you nak, package sudah ada dah. Ini dia Datuk Nur Nizam. InsyaAllah saya akan bagi perkhidmatan yang terbaik. Okey. Okey? Alright. Datuk, mungkin soalan terakhir daripada saya lah. Jika Datuk menang sebagai calon bebas, adakah Datuk akan masuk menyertai mana-mana parti yang akan memenangi pilihan raya negeri nanti? Dia mudah saja. Apa-apa pun kita cerita soal menang dululah. Okey? Itu menang dulu, okey betul? Kita kena cerita menang dululah. Jangan cerita ke mana pergi, jangan. Kita cerita menang dulu. Selepas menang, itulah yang cerita. Kita tengok apakah yang akan berlaku. Okey? Sekiranya saya diperlukan, dan kita tengoklah. Okey?
Takkan saya nak bersikap orang kata ego. Kita kena fikir juga soal kerajaan. Betul. Kan? Kerajaan negeri rakyat kita kena fikirkan juga, betul. Walaupun kita ada prinsip. Tapi adalah kaedahnya macam mana kita akan berbincang nanti kemudian. Yang penting menangkan dulu, okey? Kita perlu menang. Dan sekali lagi pesanan saya kepada N15 Palang Batu, penduduk Palang Batu 20 bulan ini, kita pilih wakil rakyat yang betul-betul boleh berkhidmat untuk rakyat. Menjiwai rakyat. Okey, tak ada protokol. Okey? Kemudian jadi hamba kepada rakyat. Okey? Itulah namanya wakil rakyat. Dengar cakap saya baik-baik. Itu pesanan saya. Jangan pilih wakil rakyat yang pandai bercakap tapi tak boleh buat kerja. Okey? Kita nak pemimpin atau wakil rakyat yang pandai bercakap, boleh buat kerja, boleh menyantuni rakyat, okey? Tanpa ada protokol. Itu yang kita nak. Dan dapat menyelesaikan masalah secara cepat. Okey? Sekali lagi, saya menyeru kepada N15 Palang Batu, kalau boleh, okey, undilah saya, Datuk Nur Hizam bin Hassan Bakti. Okey, saya bertanding di atas logo kunci. Dan tiket bebas. Okey? Berlogo kunci, tiket bebas. Siapa kata bebas tak boleh buat kerja? Dan ternyata Datuk Nur Hizam 3 tahun lebih buat kerja atas tiket bebas. Itu dia cukup padu dari ayat-ayat Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Saya percaya beliau mempunyai pengalaman yang luas sebagai exco dan suara dia sangat didengari dalam DUN negeri Melaka. Jadi kami harap semoga Datuk berjaya dalam pilihan raya nanti. Mungkin lepas habis nanti pilihan raya kita akan bertemu dengan Datuk. Kita akan cerita lagi tentang visi dan misi Datuk untuk negeri Melaka. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Datuk sebab sudi dengan Suara Merdeka hari ini. Terima kasih Datuk. Baik. Kita berjumpa lagi. Okey, sekian saja temu bual kita hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.